Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Roslan. Okey, so hari ini kita akan belajar, kita akan sambung sekali Matematik Tingkatan 4 KSSM bab 9 keberangkalian peristiwa bergabung dengan subtopik yang baharu iaitu 9.2 peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Stay tuned. Baiklah, 9.2 peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Kita perhatikan di penghujung bucu sebelah kanan iaitu standard pembelajaran yang mana murid-murid mesti mencapainya. Membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Bagaimanakah anda membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Baiklah, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Dengan kata lain, peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Baiklah, untuk kita lebih faham akan konsep peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, marilah kita bersama-sama melakukan rangsangan minda 2. Katakan kotak P mengandungi 5 keping kad berlabel dengan huruf R, U, A, N, G. Kita perhatikan kes yang pertama, 2 keping kad dipilih secara rawak dari kotak P satu demi satu tanpa pemulangan. Tulis keberangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual berikut. Kita akan isikan maklumat ini setelah kita selesai melakukan aktiviti bagi kes yang pertama. Seterusnya, kita tengok pula untuk kes yang kedua. 2 keping kad dipilih secara rawak dari kotak P satu demi satu dengan pemulangan. Kad pertama yang dipilih dicatatkan hurufnya dan dikembalikan ke kotak P sebelum kad kedua dipilih. Tulis keberangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual berikut. Baiklah, kita lihat dulu kes yang pertama. 2 keping kad dipilih secara rawak dari kotak P satu demi satu tanpa pemulangan. Tulis keberangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual sebentar tadi. Kita ada kad berhuruf R, U, A, N dan G. Seterusnya, di sebelah bawah di bahagian kiri, ini adalah pilihan kali pertama dan di sebelah kanan ini adalah pilihan bagi kali kedua. Jika kita perhatikan, kita ada 5 keping kad, bermakna kita ada 5 jenis huruf. Maka kita ada bilangan ruang sampel adalah sama dengan 5, iaitu NS sama dengan 5. Untuk pilihan kali pertama, mungkin kita akan dapat huruf R, mungkin juga kita akan dapat huruf N dan mungkin juga kita akan dapat huruf G. Jadi, bila kita perhatikan untuk pilihan kali pertama, kita akan dapat huruf R ataupun huruf N ataupun huruf G. Maka, keberangkalian huruf konsonan adalah sama dengan bilangan huruf konsonan bahagi dengan bilangan ruang sampel. Jadi, kita ada 3 huruf konsonan, maka keberangkalian dia adalah 3/5. Seterusnya, katakan untuk pilihan kali pertama, kita telah memilih huruf R. Jadi, bilangan ruang sampel telah berubah daripada 5 kepada 4, iaitu NS sama dengan 4. Kenapa hal ini berlaku? Sebab syarat telah ditetapkan iaitu tanpa pemulangan. Sekali lagi, syarat dia adalah tanpa pemulangan.
Seterusnya, untuk pilihan kali kedua, huruf konsonan tinggal 2 iaitu huruf N. Ataupun mungkin kita akan dapat huruf G. Jadi, keberangkalian untuk huruf konsonan pada pilihan kali kedua adalah sama dengan 2/4. Seterusnya, kita perhatikan pula bagi kes yang kedua. Dua keping kad dipilih secara rawak dari kotak P satu demi satu dengan pemulangan. Kad pertama yang dipilih dicatatkan hurufnya dan dikembalikan ke kotak P sebelum kad kedua dipilih. Tulis keberangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua. Sama seperti tadi, kita ada kad berhuruf R, U, A, N dan G. Dan kita ada pilihan kali pertama dan pilihan kali kedua. Jadi kita ada kad berhuruf R, U, A, N, G. Maka ruang sampel adalah sama dengan 5. Seterusnya, bila kita cari keberangkalian huruf konsonan, iaitu sama dengan bilangan huruf konsonan bahagi bilangan ruang sampel NS sama dengan, nampak tak? Per 5. Ya. So, kita nak cari dulu bilangan huruf konsonan. Maka pilihan kali pertama sama juga seperti kes yang pertama tadi. Kita akan dapat huruf R dan kita dapat huruf N dan mungkin kita akan dapat huruf G. Jadi, maka bila kita perhatikan, kita ada 3 huruf iaitu huruf konsonan. Maka bilangan huruf konsonan, N huruf konsonan adalah sama dengan 3. Maka keberangkalian huruf konsonan adalah sama dengan 3/5. Seterusnya, bagi pilihan kali kedua, katakan untuk pilihan kali kedua, ya. Katakan kita untuk kali pertama kita dah dapat huruf R, katakan kita dapat huruf R dan pilihan untuk kali kedua, ya. Bilangan ruang sampel dia juga adalah sama, ya, sebab kita pulangkan semula, ya. Kita masukkan kembali ke dalam kotak, ya. So apa akan jadi dengan pilihan kali kedua? So dia akan sama saja, iaitu R. Mungkin kita akan dapat N dan mungkin juga kita akan dapat G. Jadi, bilangan huruf konsonan, N huruf konsonan sama dengan 3. Tidak berubah seperti pilihan kali pertama. Maka, keberangkalian huruf konsonan adalah sama juga seperti pilihan kali pertama bagi pilihan kali kedua iaitu 3/5. Baiklah, berbalik kepada aktiviti rangsangan minda 2, kita perlu catatkan ni keberangkalian bagi setiap kes bagi pilihan pertama dan pilihan kedua. Bagi kes yang pertama, untuk pilihan kali pertama, ya, kita dapat 3/5. Untuk kali kedua, kita dapat 2/4. Untuk kes yang kedua, kali pertama kita dapat 3/5 dan kali kedua kita dapat 3/5 juga. Seterusnya, mengapakah nilai keberangkalian pada kali kedua bagi kes pertama dan kes dua berbeza? Bincangkan. Oleh itu, apa yang kita perolehi dalam kes yang pertama, kad berhuruf konsonan kali pertama yang dipilih tidak dipulangkan ke dalam kotak P. Kekurangan kad berhuruf konsonan yang pertama ini mempengaruhi keberangkalian untuk memilih kad berhuruf konsonan yang kedua. Maka peristiwa bergabung bagi kes yang pertama ialah peristiwa bersandar. Seterusnya, dalam kes yang kedua, kad berhuruf konsonan yang dipilih pada kali pertama dipulangkan ke dalam kotak P sebelum kad kedua dipilih. Pulangan kad pertama ini menyebabkan keberangkalian memilih kad berhuruf konsonan yang kedua sama dengan keberangkalian
pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama. Keberangkalian pemilihan kad berhuruf konsonan yang kedua tidak dipengaruhi oleh pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama. Maka ini dikenali sebagai peristiwa bergabung. Bagi kes kedua ialah peristiwa tak bersandar. Baiklah, setelah kita memahami konsep peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar dan kita dapat membezakannya, maka kita cuba beberapa contoh soalan ya. Baiklah. Soalan dia adalah, kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil di lambung 2 kali. B. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Soalan C. Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. D. Mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama ada 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel huruf B, A, I, K satu demi satu dengan pemulangan. Baiklah, bagi soalan A, mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil di lambung 2 kali. Ini adalah peristiwa tak bersandar ya, peristiwa tak bersandar. Okey, kerana lambungan shilling bagi kali kedua antara satu sama lain tidak mempengaruhi ya. Seterusnya bagi soalan B, mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Yang ini pun sama, ini adalah peristiwa tak bersandar. Ya. Justifikasi dia sama seperti soalan A, yang mana lambungan shilling dan lambungan dadu tidak mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Untuk soalan C, dia amat jelas ya, yang mana dia menyatakan bahawa tanpa pemulangan. Ya, tanpa pemulangan. Syarat tanpa pemulangan ini akan memberi kesan kepada pilihan yang kali kedua. Maka ini adalah peristiwa bersandar. Ya. Mempengaruhi untuk pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Seterusnya untuk soalan D pula, mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf baik satu demi satu dengan pemulangan. Ya, dengan pemulangan ini menunjukkan ini adalah peristiwa bersandar. Peristiwa tak bersandar. Ya, sebab dia tak mempengaruhi tak mempengaruhi untuk pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Baiklah, untuk pengukuhan, marilah kita bersama-sama lakukan aktiviti iaitu praktiskan diri 9.2a, muka surat 248, buku teks matematik tingkatan 4 KSSM. Ya, cubalah latihan ni dan bincangkan bersama rakan-rakan anda. Untuk mendapatkan jawapan, boleh merujuk guru subjek masing-masing.
Seterusnya, bagaimanakah anda membuat dan menentusakan konjektur tentang rumus keberangkalian peristiwa bergabung? Perhatikan standard pembelajaran yang murid-murid perlu capai membuat dan menentusakan konjektur tentang rumus keberangkalian peristiwa bergabung. Rangsangan minda 3. Sebelum kita memulakan aktiviti rangsangan minda 3, mari kita perhatikan indikator yang berada di sebelah kanan itu. Keberangkalian peristiwa A, maka keberangkalian dia adalah PA sama dengan NA per NS. Ini awak dah belajar semasa di tingkatan 2. Yang mana range julat dia untuk keberangkalian adalah lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada sifar. Ya. Dan apakah maksud bila keberangkalian dia sama dengan sifar? So maksudnya peristiwa itu tidak akan berlaku. Impossible happen. Ya? Dia tidak akan berlaku. Bila keberangkalian pula sama dengan 1, maka peristiwa itu pasti berlaku 100%. Pastikan konsep ni awak dah faham ya. Awak dah belajar semasa tingkatan 3. Jadi mari kita teruskan. Okey, untuk rangsangan minda 3, aktiviti ini adalah lambungkan sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil secara serentak. Bila kita lakukan dan kita akan senaraikan, so ini adalah kemungkinan yang kita perolehi ya. Ini adalah kemungkinan yang kita akan perolehi. Mungkin kita akan dapat satu angka. Ya, pasangan bertertib ya. Ataupun mungkin kita akan dapat 1 dan gambar. Seterusnya 2 angka, 2 gambar, 3 angka, 3 gambar, 4 angka, 4 gambar, 5 angka, 5 gambar, ataupun 6 angka, 6 gambar. Jadi ini semua ni adalah kemungkinan kesudahan. Kesudahan apabila kita lambungkan sebiji dadu dan sekeping shilling. Seterusnya, nyatakan ruang sampel bagi uji kaji di atas. Maka ruang sampel kita hanya perlu tuliskan semula ya. S sama dengan tata tanda set ya. Tata tanda set. So kita tuliskan semua ni semula. Kita hanya perlu tuliskan yang ini semua ya. Tuliskan semua. Okey, tuliskan semua ke dalam kita punya ruang sampel tadi. Baiklah. Seterusnya untuk soalan B, nyatakan keberangkalian dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung di bawah mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Jom kita tandakan. Mendapat nombor genap dan angka. Nombor genap dan angka ya. Okey, kita akan dapat 2A. Kita dapat 4A. Dan kita dapat 6A. Okey. Nyatakan keberangkalian. So, keberangkalian dia adalah 3 per berapa bilangan sampel keberangkalian kita dapat adalah 3 per keberangkalian 12. 3 per 12. Okey, itu keberangkalian dia. Mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam shilling. Seterusnya, mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan shilling. Nombor perdana ya. Okey, kita dapat nombor perdana. Cikgu gunakan warna merah pula .
Okey, nombor perdana warna merah. Dan gambar. Nombor perdana Nombor perdana iaitu 2G, 3G dan 5G. Okey, so kita dapat 3/12. Baiklah, seterusnya untuk soalan yang ketiga. Mendapat nombor kurang daripada 3 dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Kurang daripada 3 dan angka. So, cikgu gunakan warna ungu. Kurang daripada 3 ya. Okey, 2A dan 1A. So, kita dapat 2/12. Seterusnya, untuk bahagian C pula, hitung hasil darab kebarangkalian mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Alright, so kita ada nombor genap ya, nombor genap. So bila nombor genap daripada dadu, kita ada 2, 4 dan 6 iaitu 3/6 ya. Darabkan dengan lambungan dadu dan angka ya, angka dalam lambungan shilling. Untuk angka pula, so kita ada 1, so 2 kan? 1/2. 1/2. Jadi bila kita darabkan, kita akan dapat 3/12. Ya, yang mana sama dengan B1 ya. Dia sama. Okey. Seterusnya pula mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan shilling. Nombor perdana 2, 3, 5 sama juga iaitu 3/6. Darabkan dengan gambar. Gambar facing shilling. Muka shilling hanya ada satu gambar 1/2. Gambar dan angka. Bila kita selesaikan, kita akan dapat juga 3/12. Yang mana soalan 2 sama dengan B2. Seterusnya untuk soalan 3, C3, mendapat nombor yang kurang daripada 3 dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Kurang daripada 3, jadi 1 dan 2, maksudnya kita akan dapat 2/6. Darabkan dengan angka iaitu 1/2. Jadi kita dapat 2/12. Ya. Yang mana ini sama dengan B3. Ya. Alright. Sama. Mungkin ada yang di antara awak akan tanya, cikgu, kita tak permudahkan ke? Boleh permudahkan, tapi jawapan asal dia adalah 3/12. Sebab kenapa? Ruang sampel kita ada 12 ya. Alright, seterusnya. Bandingkan jawapan anda di 4B dan 4C. Apakah yang anda dapati? Cikgu dah terangkan tadi. Yang mana keberangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar. Ini yang tak bersandar ya. Tak bersandar adalah sama dengan hasil darab keberangkalian A darab dengan keberangkalian B. Ya. Hukum pendaraban keberangkalian ialah P keberangkalian A dan B sama dengan P persilangan dengan B sama dengan keberangkalian A darab keberangkalian B. Dengan itu, indikator juga bila kita melibatkan 3 jenis peristiwa gabungan, maka sama juga hasilnya ya. Keberangkalian dia kita perlu darabkan bagi setiap peristiwa. Seterusnya, mari kita tengok contoh. Sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat berlabel dengan huruf pameran dan sebuah kotak G mengandungi 5 kepingkat berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak F
dan kotak G masing-masing, tentu sahkan konjektur rumus keberangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Baiklah, kita bincangkan. Okey, kita nak huruf P dan kita nak nombor genap. Untuk hukum pendarapan dulu. Hukum pendarapan keberangkalian, yang mana keberangkalian untuk huruf P, keberangkalian untuk huruf P adalah keberangkalian untuk huruf P sama dengan 1 per bilangan jumlah huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 per 7. Seterusnya keberangkalian nombor genap. Nombor genap sama dengan nombor genap kita ada 6, 8. Jadi 2 per bilangan nombor 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2 per 5. Maka keberangkalian dia adalah, kita dapatkan huruf P dan nombor genap sama dengan 1 per 7 darab 2 per 5 sama dengan 2 per 3, 5. Okey, ini kaedah hukum pendarapan keberangkalian. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan pula, tunjukkan kaedah bagi menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, untuk kesudahan dia, jumlah kesudahan NS adalah sama dengan N huruf darab dengan N nombor. So kita ada huruf ada 7 darab dengan nombor ada 5, maka NS kita 35. Okey, untuk P dan nombor genap, bila kita senaraikan, P dengan nombor genap, kita hanya ada 2, iaitu yang pertama P6 dan P8. Ada 2. Maka N untuk huruf P dan nombor genap adalah sama dengan 2. Maka keberangkalian huruf P dan nombor genap sama dengan N huruf P dan nombor genap per NS. Bilangan ruang sampel. 2 per 3, 5. So kita dah buktikan secara konjektur melibatkan hukum pendarapan dan juga menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Baiklah, untuk pengukuhan, cubalah praktiskan diri 9.2B, muka surat 250, buku teks matematik tingkatan 4 KSSM. Ini soalan dia. So boleh cuba bincang bersama rakan-rakan anda. Seterusnya, bagaimanakah anda menentukan keberangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Standard pembelajaran, menentukan keberangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Contoh, kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 3, 5, 7, 9
dan kad berlabel dengan huruf X, Y, Z. Sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Hitung keberangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. So, cikgu gunakan hukum pendarapan keberangkalian yang mana bila kita sebut faktor bagi 9, so faktor bagi 9 adalah nombor 3 dan nombor 9. Ya, jadi keberangkalian untuk faktor 9 adalah 2/4. Okey. Seterusnya untuk huruf Z pula, keberangkalian untuk huruf Z sama dengan 1/3. Maka keberangkalian faktor bagi 9 dan huruf Z adalah sama dengan 2/4 darab 1/3 dan kita akan dapat 2/12. Okey, 2/12. Okey, sebentar tadi itu melibatkan contoh soalan yang melibatkan peristiwa tak bersandar. Yang ni pula adalah contoh yang melibatkan peristiwa bersandar. Sebelum tu kita tengok dulu memori saya. Gambar raja pokok memaparkan semua kesudahan yang berkemungkinan bagi sesuatu peristiwa. Setiap cabang dalam gambar raja pokok mewakili satu kesudahan yang mungkin. Ingat ini awak dah belajar semasa di tingkatan 2. Jadi, jom kita tengok contoh soalan. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Warna guli dicatatkan. Ya, tanpa pemulangan kat sini. Hati-hati. Wakilkan situasi di atas dengan gambar raja pokok. Seterusnya, B. Hitung keberangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Kedua, mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Okay, jom kita mulakan. Okay, kita jawab bahagian A dulu. Okay, ada dua sahaja color, hijau dan merah. Untuk pilihan yang pertama ya. Keberangkalian untuk hijau, kita ada 8/9. Untuk merah, 1/9. Pilihan kedua, kita ada hijau dan merah. Yang mana merah, hijau untuk pilihan yang kedua. Kita dah pilih tanpa pemulangan, so berkurang 1. So kita dapat 1/7/8. Untuk guli merah pula, 1/8. Okey, untuk guli merah, setelah kita pilih guli merah, maka habislah guli merah. Tak ada lagi, tinggallah guli hijau. So, keberangkalian untuk guli hijau adalah 8/8. Maka kesudahan kat sini adalah hijau dengan hijau. Yang ini hijau yang pertama, yang kedua guli merah. Yang ini pula yang pertama merah, yang kedua hijau. Ya, pilihan dia. Okey, jom kita tengok soalan B1. Okey, B1 mendapat guli kedua berwarna hijau. Ya, mendapat keberangkalian untuk guli berwarna hijau. Jadi, bila guli hijau, kita dapat yang ini. Ni. Maka keberangkalian adalah 8/9 darab dengan 1/8. Okey, permudahkan ni. Potong-potong. Kita dapat 1/9. Alright. Okey, ini tadi sama. Seterusnya B2. Mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Bila dua-dua guli berwarna hijau, yang ini maka keberangkalian dia adalah 8/9
darab dengan 7/8. Kita selesaikan, kita dapat 7/9. Ya. Baiklah. Baiklah, seterusnya untuk latihan pengukuhan ya. Untuk latihan pengukuhan, cikgu nak awak cuba ya. Cubalah praktiskan diri ni. Ya. Cuba praktiskan diri 9.2C muka surat 252. Teks matematik tingkatan 4 KSSN ya. Cubalah seberapa banyak soalan, habiskan semua soalan ni. Kalau awak nak mahir untuk bab ni, kena buat semua soalan ni. Bincangkan bersama rakan-rakan anda dan juga guru-guru anda. So, selamat belajar walau di mana anda berada. Ya. Ingat, PKPB bukan masa untuk cuti sekolah, tetapi dia lebih kepada tumpuan, lebih kepada pembelajaran sendiri. Alright? So, stay tune. Jangan lupa subscribe channel cikgu, like, dan kalau awak rasa bermanfaat, silalah kongsi dengan rakan-rakan anda. Alright, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.